Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebut tajuk minggu lepas, ni kita sebut zina. Ya. Zina ni, bila sebut zina semua orang dah tahu dah. Satu perkara, satu perbuatan yang cincin. Ya, yang hina, taraf orang zina. Tak kira lelaki tak perempuan ni taraf yang rendah. Abu Lais sama kali meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu. Keduanya berkata, "Inna rajulaini ikhtasama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ahaduhuma ya Rasulullah iqdi bainana bi kitabillah ta'ala. Faqala al-akharu wa huwa afqahu ma ajada ya Rasulullah iqdi bainana bi kitabillah. Wa'zan li an atakallama qala takallam qala inna ibni kana asifan ala hadha ar-rajul fadana bi imra'atihi fakhbaruni an ala ibni ar-rajul ila akhir panjang." Ya, kita baca maksud dia. Tuan-tuan kata Allah Subhanahu Wa Taala, ada dua orang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang dua orang mengadu kepada Nabi dan berkata, dia berkata, "Ya Rasulullah, putuskan di antara kami menurut kitab Allah. Ya Rasulullah, engkau jatuhkan hukuman akan aku ni berdasarkan Al-Quran, berdasarkan kitab Allah." Lalu yang kedua berkata, sedang dia mengerti dari yang pertama, "Benar ya Rasulullah, putuskan di antara kami menurut kitab Allah." Pergi jumpa dengan Nabi, "Ya Rasulullah, kau jatuhlah hukuman pada aku ni mengikut apa yang diturunkan oleh Allah, dan izinkan aku bercakap." Dia minta Nabi senyap. Ada banyak kes, ada orang jumpa Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, aku telah berzina." Nabi buat tak dengar pun ada. Kamu ni tak zina kot, Nabi kata. Pegang-pegang tangan kot. Tak ya Rasulullah, aku berzina. Kau rengan-rengan kot. Tak, aku berzina ya Rasulullah, hukumlah aku. Kamu cium-cium kot. Tak ya Rasulullah. Makna Nabi dalil, Nabi kalih perkataan dia. Dia cerita pada Nabi, Nabi buat tak tahu. Nabi kata ini sampai tahap dia kata apa dia? Nabi kata, "Kamu jangan bertubuh kot," macam tu. "Tak ya Rasulullah, aku telah berlanjur, tak bertubuh." Adakah dia ni gila? Nabi kata, dia ni gila kot. Menceritakan aib dia, ceritakan dosa yang dia buat pada Nabi, sampai macam tu. Nabi kata dia gila kot. Nak tunjukkan kepada kita, dosa yang kita buat ini tak boleh kita hebah-hebahkan ke orang. Tak boleh cerita. Tanda taubat orang tak cerita dosa ke orang. Waliyazubillah, ada orang bangga dengan dosa yang dia buat. Dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menangislah depan Allah, bertaubatlah pada Allah. Sampai dia kata apa, "Ya Rasulullah, dengarlah apa aku cakap ni." Dia nak suruh Nabi dengar apa dia cakap. Sampai Nabi yang tadi, Nabi kata, "Dia ni gila ke?" Tak, dia tak gila, dia berzina. Jatuhkan hukuman. Baru sampai tahap jatuhkan hukuman. "Izinkan aku berkata ya Rasulullah." Nabi bersabda, "Bercakaplah." Lalu dia berkata, "Sebenarnya puteraku," tunjuk anak lelaki dia, bekerja pada orang ini sebagai pelayan. Dia ni kerja pelayan orang ni. Lalu dia berzina dengan isteri dia. Tunjuk lelaki ni berzina dengan isteri pelayan dia tadi. Maka orang ramai beritahu bahawa puteraku terkena hukuman rejam. Maka saya tebus hukuman itu dengan 100 kambing dan 1 bebaskan seorang wanita. Aku dengar bahawa orang zina ni kena rejam." Dia kata, lalu aku tebus kesalahan anak aku ini dengan apa? 100 ekor kambing dan membebaskan wanita. Kemudian saya tanya pada orang yang ahli ilmu. Aku bertemu dengan orang alim. Maka mereka memberitahu kepadaku bahawa puteraku hanya terkena hukuman dera 100 kali. Orang alim beritahu, anakku ni kena rotan 100 kali. Dan diasingkan padanya 1 tahun. Dipisahkan, dibuang daerah macam tu. Sedang isteri orang itu terkena hukuman rejam. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, saya akan putuskan di antara kamu berdua dengan kitab Allah.
Adapun kambing dan budak wanita maka harus dikembalikan. Sedangkan putera kamu terkena hukuman dera 100 dan diasingkan 1 tahun. Lalu Nabi SAW menyuruh Unais al-Aslami, pergilah ke rumah isteri orang ini dan tanya kepadanya. Jika ia mengakui berzina, maka rejamlah. Maka setelah ditanya oleh Unais dan mengaku, lalu dia direjam. Dan dalam hadis ini nyata Nabi SAW telah menjelaskan hukum zina bahawa pelacur lelaki, berzina lelaki atau wanita, jika belum kahwin terkena hukuman 100 kali sebatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 10, ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima rafatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah sebut apa ni? Perempuan yang berzina. Dalam ayatnya Allah sebut az-zaniyatu waz-zani. Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, hendaklah kamu sebat tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali sebat. Dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap keduanya dalam menjalankan hukuman agama Allah. Jika benar kamu beriman pada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah disaksikan hukuman seksa yang dikenakan kepada mereka itu oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Penyaksian, hukuman yang dilaksanakan kena biar orang ramai tengok. Surah An-Nur ayatnya 2. Allah Subhanahu wa taala, tuan kitab ni letak dalam kitab dia peringatan bagi orang lupa ni bab zina. Dia tak letak bab curi. Dia tak letak bab zina. Ada lagi belakang. Tapi dia dahulukan dengan bab zina. Nak tunjukkan bahawa zina ni satu dosa yang besar si Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab ni ialah dalam bab zina. Garis panduan khas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sebut az-zaniyatu waz-zani, penzina perempuan, penzina lelaki. Beza dengan ayat mencuri. As-sariqu was-sariqatu, pencuri lelaki, pencuri perempuan. Lelaki dulu. Sebab biasanya pencuri ni jarang orang perempuan. Ada curi lantun perempuan. Nah, keluar Hairan Metro kalau orang perempuan curi lantun kat balong. Tak ada. Ada, tapi nisbah dengan laki, banyak laki. Nah, Imam Rahmat tanam pokok cempedak, habis. Pokok dia dah habis, buah habis. Kalau boleh pokok dia masuk. Nah, ada sahabat kita tanam cili tu, cerita kat saya. Siapa dia mesti ada kat sini. Nah, tanam cili banyak bawa, siap bawa kundi lagi. Nak pergi ambil, nak petik cili, nak bawa baldi, nak petik cili dengan anak. Sampai kat kebun, pokok-pokok hilang. Siapa buat? Laki perempuan laki. Sebab asal pencuri laki, pencuri perempuan. Potong tangan. Penzina, Allah sebut az-zaniyatu, penzina perempuan, penzina laki. Sebab sana ada hikmah-hikmah yang pengkajian tadabbur tentang Al-Quran. Ya, puncanya antaranya ialah antara, bukan semua. Ya, kekuatannya ada pada perempuan. Allah Akbar. Tuan-tuan maka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebut apa dia? Dan janganlah kamu terpengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap keduanya dalam menjatuhkan hukuman. Nak jatuh hukum ni susah. Nak jatuhkan hukuman Islam ni. Ya, bab syariah ni, undang-undang Islam ni sebetulnya kita belajar. Bidang saya nak belajar. Nak jatuhkan hukuman ni tuan-tuan, orang zina ni, kita rasa kejamnya 100 sebat. Kita rasa kejam. Dan hukum kisos. Pembunuh hendaklah dibalas bunuh. Bagi orang yang tak kena, dia kata zalimnya. Orang perempuan, orang lelaki yang berzina yang belum kahwin, sebab 100 waktu. Yang dah kahwin rejam. Dia kata, jahat ni Islam. Satu orang Cina Malaysia, Dr. Zakir Naik. Dia kata undang-undang Islam adalah satu undang-undang yang zalim. Penzina kena rejam. Orang tu dah kahwin, lalu dia mendatangi
perempuan, ataupun dia rogol perempuan, ataupun dia berzina dengan perempuan, lalu dia kena rejam sampai mati. Datuk Zakir tanya, kamu ada mak? Ada. Bagaimana perasaan kamu kalau mak kamu kena rogol? Saya akan marah, saya akan ambil tindakan. Kita tak kena kat kita, kita rasa okey. Zalim, berjam, zalim. Tapi kalau kena kat diri kita, aku bunuh dia, aku bunuh. Tak boleh aku bunuh. Curi lantun kita ambil barang kan. Aku dia tetak tangan kan. Kan? Curi lantun kita baru 5 pokok. Sebab kena kita, kan kena orang, sabar. Kan kena orang, ini sifat kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala hikmah dia besar. Mengapa berlaku macam tu? Sistem kekeluargaan akan jadi rosak. Orang yang dah berkahwin ada tempat untuk dia tempiahkan nafsu dia. Bagaimana dia boleh mencari lagi tempat-tempat lain? Bagaimana merebaknya AIDS antara iblis dan syaitan. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala dalam bab Nabi nak hukum ni susah, tuan-tuan. Sampai orang datang cerita, ya Rasulullah, aku tak berzina. Kau mengandung dia, balik dulu. Lahirkan anak dalam kandungan kamu. Habis mengandung, datang lagi, ya Rasulullah, aku berzina, tolong hukum aku. Kamu menyusukan anak? Ya, menyusukan anak. 2 tahun susu anak. Balik susukan anak. Habis susu anak, dia rasa tak sedar hati. Nampak orang beriman. Kita ni kalau buat dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bertaubat pada Allah. Allah Maha Pengampun. Besar mana dosa kita, Allah Maha Pengampun. Ya, besar mana dosa kita, pengampunan Allah lagi besar. Nah, jangan duk cerita kat orang, aku dah buat ini. Itu bukan orang bertaubat. Orang bertaubat diam-diam. Tutup aib. Kalau kita tahu orang tu cerita datang cerita kat kita, Ustaz, saya gini. Allah, pasal apa lah cerita kat. Datang rumah, Ustaz, anak saya ni bawa lelaki, bawa perempuan. Anak saya ni dah ladung, Ustaz. Perempuan ni dah mengandung. Aduh, tak ada bawa orang lain kau cari. Sebab apa, tuan-tuan? Memang kita bagi nasihat kat dia, tapi sebelum nasihat kita marah dulu. Kita dulu lemah kita. Kau sekarang datang, masa anak kau lukis dia dulu tak datang. Sekali kita marah lah. Yang kedua kita kata gini, pelan-pelan. Tapi haram bagi saya cerita kat orang, dia ni macam ni. Haram. Sebab apa? Kita telah membuka aib dia. Ni aib. Kamu pun tak boleh cerita kat orang. Haram kamu cerita dosa kamu pada orang. Kamu kena bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masyarakat kita silap. Bila berzina, dia berkahwin. Dia anggap kahwin tu hapus dosa. Tidak. Kahwin bukan hapus dosa, tuan-tuan. Hapus dosa bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertaubat pada Allah. Kahwin itu jalan, ya, untuk bertaubat pada Allah Maha Pengampun. Dosa besar mana kita? Allah Maha Pengampun. Sebab itu Tuhan kita letak dalam kitab bab ni. Dan adillah hukuman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, adillah tanpa belas kasihan, Tapi hukuman Islam ni susah. Susah kalau kita baca fiqh bab hukuman jenayah ni. Susah nak jatuh hukuman. Hukuman dia berat tapi susah. Kena ada 4 orang saksi penzina. Ada orang zina tengah padang tepi jalan kat pasar lambak dia. Tak ada senyap-senyap, tapi ada orang tengok. Ya, aku tengok. 4 orang saksi yang apa? Bukan fasik, saksi yang beriman, yang boleh dipercayai. Ada tu imam ingin tahu? Tak ada. Maknanya bukan sunnah. Tak kita fiqh detail, tuan-tuan. Dia sebut dalam kitab apa dia? Umpama keris masuk dalam sarungnya. Tengok ke? Lembu pun malu nak tengok kan? Lembu tengah ngawan, kita tak teramak nak tengok. Nah, makna tengok sampai tahap macam tu sekali tu zina. Tapi zina bukan perkara yang tak boleh main-main. Dia satu dosa besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Menyebabkan bala Allah turun. Kalau perzinaan berluasa dalam satu masyarakat, Allah akan turunkan bala dalam masyarakat tersebut. Allahu Akbar. Tentang Covid ni pun salah satu, tuan-tuan. Dunia kita ni hari ni hancur. Orang tak rasa teruknya zina. Orang tak rasa. Orang rasa biasa zina. Allahu Akbar. Hukum dah mereka dengan adil, seadil-adilnya. Tak ada belas kasihan kalau dalam bab berhukum. Tapi nak jatuhkan hukuman susah. Ya, sampai kena tengok sendiri. Gerih masuk dalam sarung dia. Allahu Akbar. Pernah satu masa seorang bangsawan daripada Bani
Ni apa Bani Mahzun, orang kaya. Orang kaya Bani Mahzun ni mencuri. Zaman Nabi SAW dia mencuri. Pembesar Quraisy ni dia kata, dan Nabi nak hukum wanita tersebut curi tadi. Tapi Nabi hukum, sebelum Nabi hukum ni, orang pembesar-pembesar Quraisy kata kalau hukum dia kesianlah dia ni orang besar. Orang ada jawatan, orang ada pangkat datuk, Tan Sri, Tun ni. Kalau hukum dia, habislah, malulah dia, habislah pengikut dia, malulah pengikut dia. Kalau nak jatuhkan hukuman bagi dia. Dan air muka kita nak letak kat mana macam tu? Kita kena hantar wakil jumpa Nabi, ambil syafaat. Maknanya guna kabel. Nah, mintalah Nabi janganlah hukum. Nah, jumpa dengan siapa? Usamah bin Zaid. Usamah ni Nabi sayang pada dia. Nabi cinta Usamah. Nah, minta tolong apa dia? Jangan potong tangan. Minta sama. Jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumpa dengan Nabi lalu minta, ya Rasulullah, orang ni sekian-sekian ni orang yang ternama, ada kedudukan dalam masyarakat, boleh tak jangan hukum dia ataupun ringankan hukuman dia? Sedangkan hukum ialah pencuri dan potong tangan. Merah muka Nabi, berubah wajah Nabi. Nabi kata apa dia? Inilah yang menyebabkan orang-orang terdahulu kamu hancurnya, orang-orang terdahulu daripada kamu. Bangsa-bangsa yang terdahulu kamu rosak dan hancur bangsa mereka. Macam inilah perangai dia. Ketika orang mulia di kalangan kamu, orang yang ada kedudukan dalam kamu mencuri, mereka tidak adil dengan seadil-adilnya. Tetapi kalau orang susah di kalangan mereka, orang miskin di kalangan mereka, bukan main, keluar harian metro muka depan. Inilah menyebabkan masyarakat dahulu musnah dan hancur, kata Nabi SAW. Lau anna abnati, kata Nabi, Fatimatun sarah, jika Fatimah anakku, wallahi, jika Fatimah anakku mencuri, aku akan potong tangannya. Fatimah yang mulia, tuan-tuan, dia tak akan mencuri. Tapi Nabi kata, kalau tahap bangsawan macam ni anak aku pun, aku akan potong tangannya. Serius tak serius Nabi? Tegas tak tegas Nabi dalam menjatuhkan hukuman? Nah, kita kalau boleh selagi kabel ada, kita guna kabel. Allah Akbar. Masyarakat kita, tuan-tuan, inilah kata Nabi yang menghancurkan bangsa orang yang terdahulu. Undang-undang yang Nabi sebut ni adalah undang-undang ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Zina 100 sebab. Dah kahwin rejam sampai mati. Pencuri potong tangan. Dah murtad nasihat. Tak nak nasihat, bunuh. Sebab akidah hanya satu. Islam bersifat toleransi. Tak ada agama yang bertoleransi macam Islam, tak ada. Fleksibel, kenyal, lantun, nyet. Boleh berubah mengikut keadaan, mengikut tempat. Ini Islam. Tetapi dia ada prinsip. Ada masa Islam tak ada kompromi satu sen pun. Nak solat maghrib nak buat 4 tak boleh. Nak buat 3, nak buat 2 tak boleh. Isyak nak buat 2 rakaat tak boleh. Tapi Islam bersifat kenyal. Kalau kita sakit, kita ataupun kita terdesak, kita ada masalah, contoh kita naik bas. Kita naik bas pukul 1.30, Zuhur 1.40. Bas kita bergerak pukul 1.30. Zuhur ni lewat sekarang. Pergi. Berhenti kat mana, tuan-tuan? Berhenti pukul 4.30. 4.30, 4.20 contoh asar. Maknanya boleh kita berhenti. Weh, imam itu driver berhenti sejak saya nak sembahyang subuh. Weh, wali kalau kita berhenti. Kalau driver kata break emergency dia, pasal apa berhenti mak dia driver? Ni Ustaz Luqman nak sembahyang subuh. Baik, wali. Tak berhenti dia. Kita tak musafir tak lebih 190 km contoh. Ni contoh ya. Maka kita tak sempat sembahyang subuh. Boleh kita jamak contoh. Kita boleh jamak, tetapi tak boleh kosar. Kita ada masalah yang besar yang kita kena selesaikan juga. Kalau tak selesai, contoh pelajar masuk ke SPM pukul 1, dia kena keluar pukul 4. Habis dah Zuhur, dia tak sempat sembahyang Zuhur. Waktu itu dia boleh jamak. Sembahyang Zuhur tadi pergi dalam sembahyang asar. Walaupun dia tidak musafir. Biasa kita dengar jamak ni musafir, tapi dalam bab Islam itu mudah, memudahkan kita. Walaupun tak musafir, tapi tak boleh kosar. Boleh buat.
Tapi kalau menoreh tu kena berhenti lah. Ni cerita benda yang tak boleh. Ni mancing kan. Mancing tak boleh nak berhenti, tak boleh. Nak tunjukkan bahawa undang-undang Islam ni ada sifat dia toleransi. Sampai Nabi tahap macam tu. Bila nak jatuh hukuman, serius. Tak ada. Tak ada belah kasihan, tak ada apa. Allah kata adillah dengan seadil-adilnya. Dalam bab zina ni tuan-tuan, kata Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran dalam surah Al-Isra. Jika pemuda-pemudi yakin yang ni belum kahwin disebut. Kerana itu jagalah diri kamu dari zina, sebab ia maksiat dan dosa besar. Allah Subhanahu wa taala sebut, maksiat dan dia satu dosa besar di Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran dan surah Al-Isra, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu menghampiri zina. Allah Subhanahu wa taala sebut jangan hampiri zina, bukan zina. Allah, saya ingat masa belajar dengan kawan saya. Dahsyat zina tuan. Sekolah dulu. Ada seorang perempuan di balik rumah dia, dan dia kena rogol. Masa kita kecil lagi. Saya ingat Indonesia, orang Indon. Bukan Indon semua, maknanya dia tu bekerja Indonesia, datang ke Malaysia, bekerja ladang. Macam mana entah dia naik rumah dia dan dia rogol pelajar. Pelajar tu satu sekolah dengan saya. Masa tu kita punya perasaan sedih, Masya Allah. Tuan-tuan nampak kesan tak besar zina. Sebab itulah dalam bab zina hukuman dia berat. Kalau dah kahwin, contoh, ada satu kes seorang perempuan sebenarnya. Seorang perempuan ni dia ada penyakit HIV, AIDS, angkara iblis dan syaitan. Dia ni positif. Bila dia tahu dia positif, dia pergi berzina dengan lelaki lain untuk balas dendam, untuk buat jahat. Dia kata dia mengaku bahawa sehari 5 orang dia berzina. Kalau dah kahwin tadi, berat tak pula hukuman Islam hijab. Orang tadi dah ada isteri. Lepas zina dengan pelaku jahat tadi, pergi bersama dengan isteri. Isteri dijangkiti penyakit. Anak-anak kena penyakit. Waliyahzubillah. Dia merebak. Kalau seorang 50,000 orang berzina. Covid ni pengajaran kan. Seorang yang kena, dia boleh pergi pada 120 orang nisbah. Seorang saja dia boleh jangkit dengan 120 nisbah ni tuan-tuan. Sebab kalau buka dunia punya kes, hari ni ada 100 juta lebih dulu. 100 juta dulu saya ingat muda saya dulu kita baca berapa? 40 lebih kan, 40 juta lebih. Sekarang hari ni 100 juta lebih tuan-tuan dunia Covid. Merebak. Allah Subhanahu wa taala sebut wala taqrabuz zina. Jangan kamu hampiri zina. Hampir tu tak boleh. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang jahat yang akan membawa kerosakan. Zina ni satu jalan yang keji dan satu jalan yang jahat. Orang baik tidak berzina pada Allah zina, buat dosa maksiat pada zina. Hanya orang yang rendah attitude dia, orang yang jahat saja orang yang berzina saja. Ada orang dia berzina dan bertaubat pada Allah. Bukan masalah zina tuan-tuan. Lepas zina masalah dia bertaubat atau tidak. Tubu ila Allah taubatan nasuha. Taubatlah pada Allah dengan taubat nasuha.